الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة المكرمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Demikian lagi imam, melainkan imam yang berkehendak mengajar makmum yang hadir, maka sunat dibaca dengan jahar hingga diketahui makmumnya itu akan dia. Kemudian sunat baginya membaca dengan sir. Inilah yang dijazamkan dengan dia oleh Syekhul Islam dan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Azra'i. Baik, kita sambung balik, iaitu berkenaan dengan wirid selepas daripada semayang. Wirid ataupun zikir-zikir yang kita lakukan selepas daripada semayang. Kita bincang minggu lepas berkenaan dengan bahawasanya doa ataupun wirid ini hendaklah wirid ataupun doa ini hendaklah yang mangkul, yang dinakalkan, yang dipindahkan ataupun yang diambil daripada Nabi SAW. Doa yang kita nak baca ni doa yang dibawa oleh Nabi-Nabi, amma Nabi Muhammad wa imma Nabi Muhammad ataupun Nabi-Nabi lain. Ada Nabi Ibrahim dan segala-gala Nabi. Sebab kita baca doa yang diwariskan ataupun yang mangkul itu atau maksur itu, doa itu adalah doa yang terbaik. Doa yang disusun oleh Nabi-Nabi itu adalah doa terbaik. Sebab Nabi, Rasul-Rasul ini, mereka sentiasa mendapat bimbingan daripada wahyu ilahi. Jadi percakapan mereka itu, doa mereka itu, perbuatan mereka itu adalah sesuatu yang terbaik. Jadi kita ambil doa tu. Tak salah kalau kita nak baca doa yang bahasa Melayu. Nak baca bahasa Melayu, bahasa Cina ke, bahasa apa ke tak kira. Kan? Yang pentingnya doa itu doa yang baik bagi kita, sama ada baik di dunia ataupun baik di akhirat. Dituntut kita membaca doa itu sebagai tuntutan yang kuat. Maka sunat membaca zikir dan doa, ambil atas sikit. Dan sunat membaca zikir dan doa kemudian daripada sembahyang fardu yang 5 waktu. Sunat membaca zikir dan doa kemudian daripada sembahyang fardu yang 5 waktu. Maknanya kita diwajibkan sembahyang sehari semalam 5 waktu, dan selepas sembahyang tu kita digalakkan, disunatkan untuk membaca zikir dan doa. Baik. Disunatkan bagi makmum dan yang sembahyang seorang diri, disunatkan bagi makmum dan yang sembahyangnya seorang diri membaca zikir dan doa dengan sir, dengan perlahan. Makmum dan yang sembahyang seorang-seorang, dia lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia baca zikir dan doa tu secara sir, secara dia dengar diri dia saja. Sebab makmum dia tak perlu dia nak baca kuat, sebab dia bukan diikuti. Makmum bukan diikuti, dia mengikut orang.
Adapun sembahyang seorang-seorang ni, dia tak ada siapa pun yang dia nak bagi dengar, melainkan dia baca seorang-seorang lah. Jadi hikmahnya, bila kita baca dengan perlahan, hikmah dia tidak timbul riak, nak menunjuk-nunjuk. Maklumlah kita ni orang awam, bukanlah kuat sangat iman ni pun. Jadi kadang-kadang ada ketikanya kita ni nak menunjuk-nunjuk ibadat kepada orang. Bila nak menunjuk-nunjuk, dalam bahasa Arab dipanggil riak. Riak itu adalah sesuatu syirik khafi, kan, syirik yang tersembunyi, yang orang tak nampak. Jadi ulama-ulama mereka berpendapat bahawasanya kalau jadi makmum, zikir pelan-pelan. Kan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu dengan seorang-seorang sudah, tak payah kuat-kuat. Begitu juga dengan makmum begitu juga, pelan-pelan dia zikir kita pun, dengan sir. Demikian lagi imam, begitu juga imam pun zikir dia pelan-pelan. Apa hikmah imam tu zikir dia pelan-pelan? Kalau makmum betul lah orang tak ikut. Nah, siapa nak ikut makmum sedangkan dia mengikut imam? Sembahyang seorang-seorang tak ada siapa nak ikut, tak payah kuat-kuat lah. Jadi imam pun juga disunatkan memperlahankan ataupun sirkan zikir itu. Apa hikmahnya? Hikmah dia di antaranya kerana zikir-zikir selepas sembahyang ini, yang pertama sekali, kita zikir-zikir ni ada berlainan di antara satu sama lain. Ada si pula ni dia bawa zikir ni dulu, ada kawan ni zikir dulu. Jadi kalau kita kuat, jadi ganggu pula akan bacaan orang-orang lain. Yang pertama. Yang keduanya, bila kita baca zikir dengan kuat, jadi dia akan mengganggu, mentaswish. Kan ada setengah orang dia tak boleh. Kalau tok imam baca kuat ni, dia tak boleh. Kalau orang bising-bising, dia tak boleh. Nak kat takbir pun tak boleh. Kan? Usallif Allah, ganggu sungguh. Kan? Bising. Pasal tu kita bila nak semayang, budak-budak bising, kita kata, diam sikit. Orang nak semayang ni. Ganggulah. Sebab kita ni, bila semayang ni, macam-macam dia mari. Ganggu, mentaswish orang tu. Kan? Yang ketiganya, imam ni, bila dia kuat sangat, kan? Bila dia kuat, dia mengganggu akan orang yang masbuk, orang yang datang kemudian. Kan? Datangkan kemudian tu. Jadi ganggu orang nak semayang. Jadi disuruh imam tu memperlahankan. Melainkan, ada melainkan. Imam boleh ke menjaharkan suara? Boleh. Melainkan bila? Melainkan, iaitu imam yang berkehendak mengajar makmum yang hadir. Imam nak mengajar makmum yang hadir. Saya tengok di kem-kem askar, imam-imam kem askar. Kem askar ni tak ada orang awam masuk. Kem askar ni hak tu lah. Kan, daripada awal maghribnya sampailah sembahyang isyak, hak tu lah. Tak kurang, tak lebih. Kalau malam Jumaat saya mengajar, kadang-kadang ada di camp dulu ni, ada camp ni lah kan, mengajar apa semua ni, dia tak kurang tak lebih. Maghrib dengan isyak tu lah orang dia tu. Jadi imam dia tu lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu imam pun sebutlah astaghfirullahalazim. Kan terah. Jadi saya pun fikir ke, pasal apa tu imam ni terah sangat, kuat sangat ni. Kan? Jadi bila apa ni, saya tengok kuat sangat, terang sangat ni, jadi saya pun ngajar. Jadi bila kuat sangat, terang saya kata pasal apa kuat. Jadi saya pun balik duk kaji, nak tegur orang ni bukan mudah. Kan? Rupanya saya baca, yalah, rupa-rupanya
ada di kalangan, bukan kita kata tentera, orang awam pun ada di kalangan tentera tu. Tak ada nak belajar zikir apa semua ni. Jadi mana ustaz tu lah tolong ajar ni. Lepas buat astagfirullah. Derah. Derah astagfirullah. Allahumma antas salam. Derah kan. Wa minkas salam. Sampai subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepikir. Bila saya test temuduga, baru saya tahu. Banyak di kalangan kita ni Fatihah pun tak terlepas, tahiyat pun tak terlepas. Jadinya imam itulah yang akan mempelajari, akan mengajar akan makmum tadi tu. Itu tujuan itu. Tapi kita di masjid surau ni, apatah lagi kalau masjid Kemunti, masjid Taiping umpamanya, masjid-masjid yang di jalan-jalan. Masjid tu ada orang singgah. Jadi bila imam dah habis semayang, ada orang masuk, ada orang keluar, ada orang masuk, ada keluar. Bila kita kuatkan suara dengan soundbox dia elok apa semua ni kan, jadi dia mengganggu. Kan masjid Bagan Serai umpamanya kan. Tu tepi-tepi jalan tu semua ni. Masjid Ayak Kuning semua orang singgah, musafir singgah masuk tu. Jadi imam tu nak kuat, dia kena tengok. Kalau dia nak mengajar makmum itu, apa hukumnya? Dia kalau kuat, makmum tu boleh ikut wirid dia. Dalam masa yang sama, bila dia baca kuat, makmum boleh ikut, tapi mengganggu orang sembahyang. Mengganggu orang sembahyang tu hukumnya haram. Kita nak baca Quran dalam masjid ni pun, dalam masjid ni elok dah, tapi baca Quran bagi kuat, zikir bagi kuat, tapi kalau mengganggu orang sembahyang, hukumnya haram. Jadi makna kita kena ra'i orang sembahyang. Di sini kebijaksanaan kita. Jadi maknanya zikir yang kita duk buat ni taklah kuat sangat, taklah pelan sangat yang kita duk buat ni. Kan? Tapi adalah satu dua masjid yang saya jumpa kuat. Macam tuan-tuan tadi, Tuan Haji Nayan baca zikir tak kuat, yang tu tak ganggu sangat tu. Kan? Tak ada lah ganggu kan. Cik Wan kita apa ni, mau mak apa semua tak ada, tak ganggu sangat. Ada derah lagi. Tentu apa biasa pi kot kan, pernah jumpa tu kan, Tok Imam bila habis tu kan baca derah wirid apa semua ni ganggu. Dengan doa dia apa semua kan, dia ganggu kita. Jadi ganggu tu salah. Taswih tu salah, ganggu tu. Baik. Jadi maknanya boleh imam tu dia membaca zikir tu dan doa itu jika sekiranya imam tu berkehendak mengajar makmumnya yang hadir ketika itu. Maka sunat dibaca dengan jahar. Sunat dibaca dengan jahar ni dibaca dengan kuat. Bila? Sampai bila? Hingga diketahui makmumnya itu akan dia. Berarti dekat tu. Hingga diketahui makmum akan dia. Contohnya tasbih. Subhanallah. Kan? Jadi lepas tu dah kata subhanallah. Tak payah kuat dah. Kan? Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Allahu Akbar, Allah. Gitulah. Ataupun kita tengok jemaah tu macam mana. Adakah jemaah tu dia tak pandai nak susun wirid ni, lepas ni baca apa, lepas ni baca apa, lepas ni baca apa. Kan? Lepas ni baca apa, lepas ni baca apa. Adalah ceritanya. Cerita ni cerita atas orang lah. Jadi kan kita buat tahlil. Bila buat tahlil ni, tu imam ni lalunya habis Fatihah baca Qul Allah 11 kali. Habis Qul Allah baca Quran Falaq, Quran Nas. Tahlil tu lah baca tahlil. Satu hari pergi kenuri, tu imam tak ada. Ni ceritanya. Satu orang cerita kat saya lah. Tapi saya pun wallahu a'lam lah cerita tu benar atau tidak, wallahu. Tapi boleh jadi. Jadi bila tu imam tak ada ni, lalu duk lepas kat tu imam doa ke apa ke tu imam tu imam semua tu imam ke, satu hari nak jadi cerita tu imam tak ada. Jadi cari hat yang piah-piah putih ni lah. Kan? Siapa pakai piah putih hari tu kena. Kawan suruhang ni lama tak kesudah, kawan ni pun berani-berani buat juga lah.
duk ingat-ingat macam mana Tok Imam duk buat tu. Dia pun duk ingat-ingat dia, bukan dia tahu pun ni. Al-Fatihah, baca Fatihah. Habis baca Fatihah, dia duk teringat lepas Fatihah baca Qul A'udzu Nas. Dia habis Fatihah baca Qul A'udzu Nas 11 kali. Lepas tu Qul Falaq, lepas tu Qul Allah. Jadi adalah kawan-kawan ni duk perasan lah. Duk perasan. Jadi depa pun balik pergi cerita kata Imam. Tu Imam pun buah dia nah. Tu lampau. Dah. Tu lampau orang suruh belajar tak mau. Kami tak ada. Macam tu. Orang baca Qul Allah 11 kali bukan Qul Nas 11 kali. Jadi kadang-kadang kita ni macam itulah. Doa-doa ni lepas tu Imam. Wirid-wirid ni ikut dia tu Imam. Satu hari kita naik jadi Imam. Kita nak tok wirid tak pandai. Kan nak tok wirid ni tak pandai. Hak mana dulu kan mana dulu Fatihah dulu ke Allahumma salam dulu kan. Ayat kursi dulu ke apa semua kan. Jadi tok Imam pun dia pun atau alhamdulillah habis semua dah assalamualaikum alhamdulillahillazi lam yattakhidh macam ni dia pelan sok balik tu astaghfirullahalazim dekat sikit ni pelan astaghfirullahalazim la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali la ilaha illallah pelan pula macam deras yang pertama pelan yang kedua ketiga keempat sekali deras pula pelan pula deras pula pelan pula nak bagi makmum ni dia perecam baca macam ni dan pula makmum imam pula imam ni saya ni kan imam ni kita kena prihatin ni makmum ni sebab kita duduk depan ni kita kena prihatin. Ada tak makmum baca ayat-ayat yang silap baris? Ada tak makmum-makmum yang baca tak kena? Ada tak? Bila kita dengar ada makmum baca tak kena, baca silap baris, ini peluang kita nak mengajak masa kita jadi imam. Umpamanya saya pernah jumpa satu orang dia baca Allahumma inna minan nar. Allahumma inna minan nar. Kan? Jadi satu hari itu depa pelawar jadi imam. Saya pun saya tak elok sangatlah. Saya pun jadi imam. Bila saya jadi imam, saya nak tegur tu Allahumma inna minan nar tu. Saya pun bila habis dah baca tu lah semayang tu, saya pun sebut Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Duk bulan depan, tak ingatlah bulan depan ke bulan tu, dia jadi imam. Tengok-tengok dia baca Allahumma ajirna minan nar. Kan? Jadi maknanya kita mengajar ketika tu, jadi maknanya berkesan lah. Berkesan. Jadi imam-imam kena tengok, kena pantau. Ataupun tuan-tuan sendiri bagi info kat tu imam. Imam ni dia ni baca ayat kursi pelik sangat ni. Pasal apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan? Allahu la wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis sama. Kan? Dia baca lahu ma fis sama. Lahu ma fis sama lain. Lahu ma fis sama tu makna lain. Jadi info tu sampai kat Cik Wan kita pun hari tu deras sikit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis Cik Wan pun hentam dua kali lahu ma fis sama deras sikit. Kawan hak yang duk lahuma ni dia berperasan, oi aku baca lahuma, rupanya tu imam baca lahuma, ada mat itu rupanya kan, macam tu. Itu teguran imam tu secara tak langsung tuan-tuan. Bukan mudah teman. Tu imam tak apa, tu imam tegur mesti dia berpakaiannya. Jangan duk kata tu imam, ustaz tegur pun boleh tentu lagi. Kan? Tu imam tegur, garanti dia pakaiannya. Tu imam tegur. Dia tu imam jadi tu imam, dia tak main langsung. Baik. Jadi maknanya boleh tak imam ni menjaharkan akan orang kata wirid dah? Boleh. Dengan niat apa? Dengan niat nak mengajar akan makmum. Tapi kalau makmum semua dah okey dah, macam mana kita nak tahu semua makmum okey? Tempat tu tempat pengajian, bukan tempat orang awam. Macam kita ni tempat orang awam. Orang mari orang ni dak. Lepas tu kita pula tak dapat nak tahu. Tak dapat. Mereka yang ustaz-ustaz duk beletiak ni, tu imam baca Fatihah tak betul.
yang ustaz tak boleh tiap makmum. Pasal tak dengar makmum baca Fatihah macam mana. Mari kita cek tengok. Untuk imam pun ni dua berderet 4 orang. Mari cek seorang-seorang Fatihah tengok macam mana. Kan? Macam kami di Madinah lu tanya Cikgu Mat. Di Madinah kan, di mana ada tiang tu, ada satu orang Arab tu, guru tu dia cek Fatihah. Kami pergi baca. Baca cek Fatihah. Cuba cek tengok. Kan nak malu apa? Tahiyat tu cek tengok. Kok baca At-Tahiyah ke? At-Tahiyah mana boleh sah pula? At-Tahiyah dia bisa apa setah. Baik. Maknanya boleh imam tu menjaharkan suara kalau dia nak niat mengajar akan makmum tadi ni. Tapi sekadar mana? Hingga dia ketahui makmum itu akan dia. Hingga makmum dah tahu dah. Umpama tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 kali subhanallah. Takkan tak tahu ikut. Tu pelan-pelan tak imam. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tu. Ajak anak. Kemudian sunat baginya membaca dengan sir. Lepas dah makmum tu dapat ikut dah, sunat baca sir sebab tak ada faedah dah nak baca dengan jahar. Tak payah dah sebab makmum boleh ikut dah. Bila kita baca kuat mengganggu orang lain. Jadi bila baca kuat tu untuk mengajar, bila dah orang dah faham dah, tak payah baca kuat dah. Baca dengan perlahan sir, baca dengan perlahan sir insya-Allah. Itu dia kan. Inilah yang dijazam dengan dia oleh Syekhul Islam. Inilah yang dimuktamadkan, yang diputuskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Syekh Ibnu Hajar. Kata macam ni. Baik. Kata Syekh Azra'i. Kata Syekh Azra'i pula, sunat bagi jamaah menyaringkan suara mereka itu dengan membaca zikir sentiasa. Kata Syekh Azra'i kita sunat bagi jemaah. Maknanya semeriang ni semua sekali kan, baca dengan suara yang kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh baca dengan kuat. Kata Syekh Azra'i situ. Kan. Jadi maknanya macam di camp askar tu depa baca kuat. Baca kuat. Jadi tidak ada mengganggu orang, tak apa. Sebab di zaman Nabi pun ada kisah zikir-zikir yang kuat dan zikir-zikir yang perlahan. Jadi tengok tempat dia lah. Kalau tempat itu memerlukan kepada yang jahar, yang kuat, jahar. Sebab kadang-kadang bila kita zikir kuat, dia akan meresap. Dia akan membantu untuk kita menghayati zikir tu. Menghayati. Ada juga mengatakan harus kita bertaranum lah orang kata kan, harus kita bersujak. Sujak ni maknanya dengan nada-nada yang berlagu kata. Doa ke zikir ke boleh. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita nak menghayati ataupun nak memberi kesan zikir tu. Contoh kita kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia macam tak memberi suatu kekuatan untuk masuk ke dalam. Tapi kalau kita baca dengan dengan bersujak, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, kan? Kalau zikir yang boleh meresap. Yang pentingnya supaya dia dapat memberi suatu keberkesanan zikir tu kepada kita. Kan? Itu zikir kita tu. Dulu yang ada apa? Cuba tuan-tuan tengoklah kitab Syarul Salikin, ada macam tu. Kan? Baik. Kata Syekh Ibnu Hajar, baik, habis dah. Kata Syekh Ibnu Hajar, adapun bersangatan jahar dengan zikir dan doa di dalam masjid. Dengar. Ni kita dalam masjid ni. Sekira-kira boleh mendatangkan tashwish, gangguan. Sekira-kira boleh mendatangkan tashwish, iaitu gangguan. Gangguan kepada orang lain. Gangguan kepada orang lain tu, kata Syekh Ibnu Hajar kata, boleh mendatangkan gangguan atas orang yang semayang, maka sayugia haramnya. Haram mengganggu orang sembahyang, sebab orang sembahyang ni adalah orang yang paling tinggi amalan dia. Apa disebut sebagai
sebaik-baik amalan itu as-salah, khairul mawdu' as-salah, sebaik-baik antara itu semayang mana semayang tu, kan, semayang tak kala semayang fardu ke semayang sunat ke apa semua itu terbaiknya. Kalau nak ikut daripada segi amalannya, banyak ulama kata semayang itulah yang paling tinggi. Sebab itulah bila disebut rukun Islam, disebut selepas daripada pengucapan 2 kalimah syahadah, disebut pula semayang 5 waktu. Adapun zakat dengan puasa itu, ada hadis sebut zakat dulu, ada hadis sebut puasa dulu, kemudian baru di haji. Sebab haji ni maknanya dia di akhir pada umur Nabi, baru Nabi laksanakan kan. Kemudian jadi semayang itu yang afdal, disebutkan oleh kebanyakan ulama dalam ranking ibadat, sama ada semayang, puasa dan zakat ni, semayang itu afdal, semayang itu lebih tinggi. Jadi meraih, kalau orang semayang itu dia ganggu dengan sebab zikir kita ganggu, tak boleh. Dosa kata dalam semayang, kalau zikir kita di luar, umpama di luar, zikir kita di luar, kemudian mengganggu orang semayang, orang tidur, itu pun tak boleh. Kan tak boleh. Ini kita khususkan ni zikir ni dalam semayang dan ketika lepas semayang ni. Dalam masjid kiaslah juga di surau. Kan di surau di masjid itu sopa juga kan, tempat sujud, tempat jemaah. Sama. Lagi kata masjid, surau tak apa kot, ni sebut masjid tak. Sebab surau ni sebelah kita aja. Sebelah Asia Tenggara je ada surau. Sebelah Asia Barat apa semua ni tak ada surau, di semua masjid, musalla tu kan, musalla tu masjid. Masjid. Jadi maknanya kata Syekh Ibn Hajar kata, adapun kalau bersangatan jahar, kuat suara dia kuat dengan pakai mic pula ni. Kuatlah tu kan. Jadi mengganggu akan orang yang semayang, mentaswihkan orang semayang, itu hukumnya haram. Kata Syekh Ibn Qasim, Syekh Ibn Qasim pula kata, tengok ulama-ulama, sunat bahawa adalah zikir dan doa itu didahulu daripada dikerjakan semayang sunat ratib atau lain daripada ratib. Mana selepas daripada semayang saja terus zikir dan doa. Macam kita dah buat ni lah. Kan macam kita dah buat ni, habis semayang Assalamualaikum, terus zikir, lepas tu doa, lepas tu barulah semayang ba'diyah ke, nak semayang apa ke, lepas tu. Kata Ibnu Qasim. Kata Syekh Isnawi pula. Kan. Kata Syekh Isnawi pula di dalam Muhammad, dalam sebuah kitab Muhammad. Apa katanya? Telah menentu Syekh Rafi'i, kata Syekh Isnawi kata telah menentu Syekh Rafi'i akan sunat membanyakkan zikir dan doa itu dengan makmum dan munfarid juga. Adapun imam, maka sunat baginya membaca zikir dan doa yang singkat. Itu kata Syekh Isnawi, dia ambil daripada Syekh Rafi'i. Contohnya sekarang ni, contohnya kita masjid kita tadi ni, tengok imam baca sampai ayat kursi je, lepas tu dia pun doa. Ringkas tak? Ringkas. Kadang-kadang ambil subhanallah, habis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, habis tu doa. Ringkas tak? Ringkas. Ada lagi tak wirid-wirid yang lain? Ada. Tapi wirid-wirid yang lain tu kita stop sat. Kita baca wirid yang orang kata berlebih kurang ni, kemudian kita doa. Kita doa. Selepas habis doa sat lagi ni, imam tadi ni atau makmum tadi ni, kalau dia ada wirid yang nak sambung. Dia nak wirid penghulu istighfar. Dia nak wirid ayat-ayat syifa umpama dia. Dia nak wirid dengan qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul nas, wirid umpamanya. Selepas doa tu sambung balik wirid dia. Sambung balik wirid dia tu boleh macam tu. Kan? Yang untuk orang umum ni kita baca takat tu aja. Kita baca la ilaha illallah wa la Allahumma antas salam, lepas tu Fatihahnya, ayat kursinya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu bacalah doa yang lebih kurang merangkumi doa semayang ni kan, dengan tinggi doa semayang. Habis tu amin apa semua tu. Kemudian saat lagi ada lagi wirid kita yang kita nak wirid, yang kita nak baca, wirid yang kita nak baca. Kan? Sama ada makmum ataupun imam, bacalah. Kan bacalah. Kita wirid sendirilah. Apa yang wirid-wirid yang kita baca tu. Kan? Dan ini juga pengalaman saya lah. Saya pernah pergi satu tempat,
dan dipanggil untuk kuliah subuh. Saya nak dibagi kuliah subuh. Bismillah. Jadi bila saya nak kuliah subuh, saya pergilah sembahyang subuh. Jadi imam tu ada 2 kali saya jumpa, 2 kali. Ada satu imam tu, dia habis baca sembahyang, dia baca wirid dan dia terus, dia hafal Yasin. Dia terus baca Yasin. Oh, ya kursi subhanallah walhamdulillah ya latif ya kafi apa semua ni. Batu bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim. Yang makmum boleh baca tak boleh baca tu ikut suka hangpa lah. Dia tak kira. Dia baca Yasin. Hak makmum tu yang boleh baca dia baca, yang tak boleh baca sengak lah. Baca Yasin bebih. Kuang-kuang tu ada dekat 15 minit. Yasin saja pun. Jadi saya ni nak kuliah subuh macam mana? Kan? Beri panjang. Jadi maknanya dah jadi satu keterbatasan daripada segi waktu saya nak ceramah. Sudah tahu. Ada keduanya dia wirid ratib hadat. Ratib hadat ni selalunya orang Johor bawa. Panjang ratib dia tu. Panjang. Jadi saya pun duk tengok kat penganjur lah. Saya senyum kat dia. Saya kata saya nak kuliah subuh bila? Kan? Jadi penganjur pun tunduk. Tak kata apa silap dia ke apa. Tak tahulah kan. Jadi saya pun ambil lebih kurang 20 minit masa untuk kuliah. Sebab lepas tu ada lagi program. Jadi kita tak boleh lah nak ambil masa orang. Kan? Contohnya masa makan. Masa kuliah sat lagi. Kelang kabut. Kalau kita ambil masa untuk orang punya. Kita ambil masa orang punya. Sat lagi orang tu pula ambil masa orang tu. Jadi celaru. Kursus-kursus ni masa kita tu untuk kita ni dia. Cukup. Ni masa orang. Tak boleh kita ambil masa orang. Tak boleh. Salah. Tu dia kan. Jadi imam pun baca yang penting-penting tu. Berdoa. Kemudian perempuan, tuan-tuan, saya minta lah kan. Kan. Kalaulah sekarang tuan-tuan tak ke mana-mana. Tuan-tuan tak ada hajat sangat. Bukan nak terkencing, bukan nak terberak, bukan ada isteri di rumah nak pakai pakaian kita macam Abi Darda kan? Yang katanya miskin Abi Darda tu dia lari cepat tu kerana bini nak pakai pakaian dia nak semayang. Saya rasa tak lah kot kan? Baju isteri kita lebih banyak daripada kita apa ada kan? Jadi kalau macam tu, kalau tak ada hajat sangat-sangat, tuan-tuan jangan lagi bangun berdiri sehingga imam habis selesai baca doa. Jadikan sebagai satu amalan kita sembahyang jemaah. Sebab tengok Tuan Haji Nayyan tadi, habis dia wirid la ilaha illallah dia pusing ke mana? Dia pusing kot ni. Sebab apa dia pusing kot ni, tuan-tuan? Sebab dia nak meraihkan tuan-tuan. Sedangkan asal kalau nak ikutnya doa tu asalnya afdalnya menghadap kiblat. Tapi bila kita jemaah, afdalnya Tok Imam mengikut tu paling tidak, ataupun Tok Imam terus menghadap makmum. Tu. Pasal apa dia menghadap kau ni? Nak meraihkan tuan-tuan. Ataupun ini menghadap tu. Dua-dua tu afdal. Daripada menghadap ke arah kiblat bila sembahyang jemaah. Tapi kalau seorang menghadap kiblat lah. Kan jemaah ni ini afdal. Wal afdalu an yaj'ala yaminu ila makmum wa yasari al-mihrab. Dan afdal ni adakan kanan imam tu makmum dan kiri tu mihrab. Itu afdal. Jadi bila tu imam menghadap ke kanan ataupun menghadap terus macam ni, ada setengah ulama terus menghadap macam ni, membelakang kiblat. Ada itu. Itu juga afdal juga. Habis lebih afdal macam tadi. Kan ada tu. Jadi kalau dia meraihkan kita angkat bungkus dengan tidak ada sebab. Dengan tidak ada sebab lah. Kalau ada sebab bangkitlah, tak apalah. Bama isteri ke anak ke apa semua nak berak nak kencing ke apa semua ni bangkit tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan rasa kebas ke nak bangkit apa semua bangkit tak ada masalah. Kan? Tapi kalau tak ada apa duduk situ. Sebab bila kita selesai semayang kita duduk di situ malaikat akan berdoa kepada kita, Allahumma lahu warhamhu, Allahumma warhamhu. Ya Allah ampunkan dosa dia, rahmatkan dia, ampun dosa dia, rahmatkan dia. Itu satu katanya. Jadi selesai Tok Imam baca doa, barulah kita bangkit. Kalaulah tuan-tuan kata saya bangkit seorang je. Kalau semua makan bangkit, terjadi satu masjid juga. Saya sebut je lah, tapi saya tak mau sebut di mana. Tapi pengalaman saya, dia mengajak dekat 30 tahun dah kan, ngajak ni. Jadi satu hari tu Tok Imam ni menghadap macam tu lah. Macam Tuan Haji Nayyan tadi menghadap. Ni, hak di belakang dia ni, termasuklah Tok Bilal tadi ni, Charlie Boot. Sebut.
Jadi masjid tu besar lagi pada ni, masjid tu. Jadi saya ni duduk sah yang keempat ke kelima saya tak pasal, tapi saya duduk ujung sana sekali, saya ingat lagi. Bila saya duduk ujung saya tengok, saya kata duk ingat saya kalau aku jadi imam aku patah balik aku menghadap kiblat kan. Dah hampa aku ra'i hampa tak mau tunggu. Adalah ujung sana 3 orang, ujung sana 2 orang, betul belakang dia ada cerah gitu je kan. Bakat-bakat bangkit tu. Tu yang saya teringat yang tu saya nak pesan pada tuan-tuan. Lagipun kemuntin. Jadi kalau orang mari tengok depa tu kan bagus. Kan bagus. Macam tuan-tuan pun bagus dah. Banyak sikit je lah yang bangkit tu ada haid tu saya tahu kan. Kalau boleh tak haid tu saya bangkit. Kan insya-Allah. Jadi dah habis doa dia. Tu imam baca Allahumma fir lana ni. Bukan fir lana untuk kita semua tentunya. Mohon kita baca ni. Kan? Lepas tu barulah bangkit kita tu pergi ke mana-mana tempat untuk semayang sunat itu insya-Allah. Mudah-mudahan mari kita buat macam tu tengok insya-Allah. Kan? Kalau ada haid tak apa, tak ada haid tak usah. Duduk Ustaz. Sebab saya tengok wirid tuan-tuan dia ringkas je. Kan? Kadang Tok Imam tak bawa tasbih pun. Tok Imam tu tasbih kan tak apa. Kalau Tok Imam tak bawa, kita bawa. Sebab wirid ini dia bukan jama'i. Wirid ni bukan jemaah. Wirid ni personal. Bila personal, itu yang kita masing-masing nak wirid apa suka-suka kita. Cuma bagi makmum yang tak boleh nak wirid, bagi makmum yang tak hafal nak wirid, bagi makmum yang tak kerti nak wirid, dia nak tumpanglah wirid tu imam. Lepas ni apa tu imam? Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Apa? Tu cara tu kan. Personal. Lepas tu baca doa. Habis baca doa, tu imam tak baca subhanallah. Kita bacalah subhanallah. Lebih baca lepas baca doa baca subhanallah. Tak ada masalah. Kan? Kalau orang tanya pasal apa Tok Imam tak baca, macam tu. Kalau baca, kita baca sekali. Gitu. Baik. Allah tinggi. Baik. Adapun imam, maka sunat baginya baca zikir dan doa dengan singkat. Maka apabila keluar segala makmum dah habis baca, imam dah habis baca doa, makmum dah amin dah. Kemudian dah habis amin rabbil alamin. Lepas tu makmum pun yang nak bangkit pun bangkitlah, boleh bangkit dah. Itu maknanya adab dah, ada orang kata beradab dengan imam tadi, beradab dengan imam. Jadi makmum tu dah habis doa, dia pun bangkit. Bila bangkit, maka hendaklah panjang oleh imam akan zikir dan doa. Kan? Panjanglah, maka hendaklah panjang oleh imam akan zikir dan doa. Jadi kalau imam nak tambah lagi doa, tambah. Kalau imam nak baca zikir lagi, tambah zikir. Kalau makmum nak tambah doa lagi, tambahlah. Kalau makmum nak tambah zikir lagi, tambah zikir. Tak ada masalah. Yang penting kita ni, kita jaga sampai doa. Sampai doa. Dan doa pula tak perlu panjang-panjang. Kan tak perlu panjang-panjang sangat doa. Sebab kita pun tak panjang pun doa pun. Kan Melayu ni kita hafal terang mana sangat. Muharram tu doa kunut 40 minit. Doa kunut dia. Kan? Kita bukan hafal sangat panjang doa. Cuba tuan-tuan tengok jam berapa minit Tok Imam baca doa. 2 minit setengah je. 2 minit setengah nak angkat tangan je. Kan? Alam tarakan bukan panjang. Kan? Lam yakunin pun tak panjang. Cuba tengok baca minit. Jadi maknanya yang kita duk perhati di tempat-tempat kita ni tak ada lagi lah doa zikir yang panjang-panjang, tak ada, biasa macam ni. Maknanya kita dah ikut dah sebahagian daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Ismail ni, Syekh Muhammad bin Ismail Fatani dah kita ikut dah. Ni ulama yang karang tuan-tuan. Ustaz Zaki tolong baca je. Ustaz Zaki tolong baca je. Ni yang karang ni Syekh Muhammad bin Ismail Fatani. Wali Musa ni. Habis. Sikit ni. Habis dah. Dan sunat dimulakan doa dengan alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bincang bab ni akan datang insyaAllah. Kan cara macam mana nak baca doa. Doa ni boleh ke kita pergi terus ke doa je? Kan? Angkat-angkat Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh ke? Boleh, bukan tak boleh. Tapi Islam ni dia ajar akhlak, nama dia adab. Nabi kata bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makan,
Orang Islam boleh makan, pandai makan. Orang bukan Islam pun pandai makan. Nama manusia pandai makan. Tapi Islam datang mengajar cara nak makan macam mana. Ambil yang dekat, mulakan dengan bismillah. Kan? Macam itulah cara adab. Nah tu. Jadi kita pun semua amalan kita ada adab-adabnya. Doa pun ada adabnya. Insya-Allah. Kalau ada adab, maknanya peraturan kita buat tu elok, ikut dia punya SOP lah orang kata. Jadi maknanya doa itu besar kemungkinan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita akan sambung, iaitu dan sunat dimulakan doa itu dengan alhamdulillah dan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.